Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama dengan saya, Cikgu Ruziah binti Halim, Cikgu Biologi anda pada hari ini, kita akan membincangkan satu lagi tajuk bertemakan sel, iaitu sel dan organisasi. Sumber soalan yang Cikgu ambil pada hari ini adalah soalan SPM 2011 dan 2015. Marilah kita merujuk kepada soalan yang pertama. Okey, berdasarkan soalan yang pertama, Rajah 1.1 menunjukkan satu tumbuhan daratan. Rajah 1.2 pula menunjukkan keratan rentas daun tumbuhan tersebut. Cuba anda perhatikan rajah yang diberi kepada anda ini. Yang pertama, R. R adalah merujuk kepada struktur di dalam sel. Manakala S pula adalah satu sel di dalam sel tumbuhan. T pula adalah tisu yang terdapat di dalam sel tumbuhan. Okey, namakan struktur berikut: organel R, sel S dan juga tisu T, di mana anda akan mendapat 3 markah. Kita kembali kepada stimulus yang telah diberikan. R merujuk kepada struktur di dalam sel, iaitu sel yang diberikan di sini menunjukkan sel mesofil palisad. R adalah organel. Apakah organel R? Organel R adalah kloroplas. Maka di sini anda akan mendapat 1 markah. Kemudian, melihat kepada sel S. Sel S adalah sel mesofil palisad. Dan tisu T adalah tisu xilem ataupun sklerenkima. Bagaimana pula yang saya tunjukkan di sini? Okey, sekiranya anda menjawab sel tumbuhan ataupun sel mesofil, anda akan kehilangan 1 markah. Bagaimana ianya berlaku? Ini jelas daripada rajah ini, kita lihat terdapat sel mesofil palisad. Sel mesofil terdapat 2. Yang pertama, sel mesofil palisad dan yang ini pula adalah sel mesofil berspan. Sekiranya kamu menjawab sel mesofil sahaja, maka ianya tidak merujuk kepada stimulus soalan. Kemudian, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Susunkan R, S dan T dalam urutan yang betul untuk menunjukkan aras organisasi sel. Seperti yang telah cikgu jelaskan tadi, R adalah struktur di dalam sel. Maka R adalah organel. Organel adalah struktur yang kecil yang terdapat di dalam sel. Maka yang pertama R, yang kedua S dan yang ketiga T. Bagaimana kamu ingin menjawab soalan ini? Adakah kamu perlu menulis R sebagai organel, S sebagai sel ataupun T sebagai tisu? Kamu hanya perlu menulis R, S dan T. Okey, sudah boleh untuk mendapat 1 markah. Seterusnya, okey. Bentuk arahan soalan seperti terangkan, huraikan, justifikasikan, cadangkan dan tuliskan laporan. Kamu perlu mengembangkan idea di mana jawapan kamu mesti mengandungi fakta dan penerangan ataupun struktur dan fungsi. Marilah kita merujuk kepada soalan seterusnya. Organel R terdapat dengan banyak di dalam sel S. Terangkan mengapa. Okey, dekat situ cikgu dah warnakan merah perkataan banyak. Maka kamu perlu alert, kamu perlu ambil tahu tentang perkataan banyak tersebut. Di sini, cadangan jawapan sebenar di mana R membolehkan penyerapan cahaya yang maksimum. Penyerapan cahaya yang maksimum. Yang kedua, tindak balas cahaya akan menjadi lebih cepat ataupun kadar fotosintesis menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, ianya bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran glukosa dan juga oksigen. Cuba kamu lihat sampel jawapan calon di sebelah. R adalah kloroplas. Adakah calon ini mendapat markah?
R adalah kloroplas, tidak mendapat sebarang markah kerana kamu telah menjawab soalan ini dalam 1A. Kloroplas penting untuk proses fotosintesis. Adakah calon ini mendapat markah? Juga tidak, kerana calon ini tidak menjawab tugasan soalan. Tugasan memerlukan kamu menghuraikan mengapa kloroplas perlu banyak di dalam sel S. Maka, cikgu cadangkan jawapan kamu, kloroplas penting untuk proses fotosintesis di mana kloroplas yang banyak akan menghasilkan banyak glukosa. Okey, daripada jawapan yang cikgu conteng ini, kamu perlu tahu bahawasanya sekiranya tugasan soalan memerlukan parameter, kamu jelaskan parameter, maka perlu diletakkan dalam jawapan. Kemudian, kita pergi kepada soalan seterusnya. Terangkan fungsi tisu T. Berbalik kepada tisu T, kalau kita lihat kepada rajah, tisu T adalah terdapat di dalam berkas vaskular, di mana berkas vaskular telah dilabelkan ini adalah phloem. Maka di sebelahnya adalah xylem. Xylem akan sentiasa berpasangan dengan phloem. Okey. Sampel jawapan calon T adalah xylem. Sama juga seperti tadi. Calon ini tidak akan mendapat markah. Okey, poin seterusnya, xylem mengangkut air dari akar ke daun. Xylem mempunyai lignin untuk sokongan mekanikal. Bagi soalan ini, cadangan jawapan yang sebenar, yang pertama, kamu perlu menyatakan bahawa apakah fungsi tisu xylem. Fungsi tisu xylem adalah mengangkut air ataupun mineral ataupun garam dari akar ke semua bahagian tumbuhan. Kenapa xylem mengangkut air? Okey, xylem mengangkut air yang akan digunakan semasa fotosintesis. Ataupun air yang diangkut oleh xylem sebenarnya untuk menyejukkan tumbuhan. Yang kedua, kita tengok apakah yang terdapat di dalam xylem. Xylem mengandungi lignin. Lignin untuk sokongan mekanikal yang memberi kekuatan kepada tumbuhan. Selain daripada itu, lignin juga untuk kesegahan tumbuhan. Berbalik kepada sampel jawapan calon tadi, berapa markah yang dia akan dapat? Xylem mengangkut air dari akar ke daun. Di sini, calon tersebut akan mendapat markah untuk F1. Xylem mempunyai lignin untuk sokongan mekanikal. Ini mempunyai lignin adalah I2. Dan untuk sokongan mekanikal, calon ini mendapat F2. Maka calon ini mendapat maksimum 2 markah. Kerana markah penuh bagi soalan ini adalah 2. Soalan yang seterusnya, Rajah 2.2a menunjukkan keratan memanjang suatu hujung akar. Ini adalah hujung akar. Kamu belajar tentang pemanjangan akar pada bab tingkatan 5, di mana jelas diletakkan di sini iaitu zon K adalah zon pembahagian sel. Ini adalah zon pembahagian sel. Di stimulus ini jelas menunjukkan ini adalah proses mitosis yang berlaku pada meristem apex hujung sel. Okey, bagaimana dengan soalannya? Terangkan kepentingan proses ini. Kepentingan proses mitosis pada hujung akar. Maka, sampel jawapan sebenar, kamu perlu menyatakan zon K adalah zon pembahagian sel. Pada zon ini, sel-sel membahagi secara mitosis.
Okey, sel membahagi secara mitosis. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, apakah kepentingan mitosis? Mitosis penting untuk pertumbuhan ataupun mitosis juga penting untuk mempercepatkan pembentukan sel yang baru. Kemudian kita fokuskan kesannya terhadap akar. Ini menyebabkan lebih pemanjangan akar untuk mendapatkan air dan mineral. Kita lihat sampel jawapan calon. Berapakah markah agak-agaknya yang diperoleh oleh calon ini? Zon K adalah zon pembahagian sel. Maka calon ini telah mendapat markah bagi P1. Sel membahagi untuk pertumbuhan. Calon ini mendapat P3. Maka jelaslah markah bagi calon ini adalah 2 markah. Okey, marilah kita merujuk pula kepada soalan nombor 2. Okey, Rajah 1.1 menunjukkan aras berbeza dalam organisasi sel bagi manusia daripada sel ke organ. Seperti yang telah cikgu maklumkan, apabila kamu mendapat stimulus soalan, pastikan kamu menconteng stimulus soalan tersebut. Okey, di sini kamu ada sel. Okey, terdapatnya sel. Sel iaitu sel darah merah. Sel darah merah akan bersama-sama dengan sel darah putih membentuk suatu tisu P. Kemudian, tisu P pula akan bersama-sama membentuk organ jantung. Kemudian, diberi rajah yang kedua iaitu sel epitelium. Sel epitelium pula, dia akan membentuk tisu epitelium. Tisu epitelium pula akan bersama-sama dengan beberapa tisu yang lain membentuk pankreas. Q. R pula, R adalah sejenis sel. Satu sel di mana apabila beberapa jenis sel yang sama, ia akan membentuk tisu otot licin. Kemudian, ia akan bersama-sama dengan beberapa tisu yang lain membentuk organ perut. Bagaimana kita ingin menjawab soalan ini? Namakan P, Q dan R. P adalah tisu penghubung. Q adalah pankreas. R adalah sel otot licin. Mari kita lihat bersama-sama contoh jawapan murid ini. Namakan P, Q dan R di mana murid ini menjawab P sebagai plasma darah. Adakah ia mendapat markah? Adakah murid ini mendapat markah? P plasma darah adalah tidak tepat kerana P adalah tisu penghubung. Plasma darah terdiri daripada air, sel darah merah. Sel darah merah tidak terdapat di dalam plasma darah. Maka murid ini akan kehilangan markah. Yang kedua, Q, pankreas, maka dia akan mendapat 1 markah. R adalah otot. Okey, adakah murid ini mendapat markah? Sekiranya dia menjawab R sebagai otot, dia juga kehilangan markah di sini kerana otot terbahagi kepada beberapa jenis otot yang lain. Sel otot licin, sel otot kardium dan juga sel otot rangka. Maka di sini kurang tepat. Maka murid ini hanya mendapat 1 markah sahaja. Okey, cikgu harap kamu faham dan kita akan bergerak ke soalan yang seterusnya. Rajah 1.1 menunjukkan aras yang berbeza dalam organisasi sel bagi manusia daripada sel ke organ. Masih menggunakan stimulus yang sama. Nyatakan satu fungsi sel darah merah. Okey, contoh jawapan adalah sel darah merah mengangkut oksigen ataupun karbon dioksida. Bagaimana dengan contoh jawapan murid? Sel darah merah mengangkut karbon dioksida. Maka jelas di sini beliau mendapat 1 markah. Okey, Rajah 1.1 menunjukkan aras yang berbeza dalam organisasi sel bagi manusia daripada sel ke organ. Ini masih menggunakan stimulus yang sama. Terangkan fungsi Q dalam mengawal atur aras glukosa darah. Seperti yang telah cikgu lampirkan di sini, Q tadi adalah organ pankreas. Okey, marilah kita rujuk cadangan jawapan sebenar. Poin yang pertama,
Pankreas merembeskan hormon glukagon apabila aras glukosa dalam darah berkurang. Glukagon merangsang penukaran glykogen kepada glukosa. Maka kesannya aras glukosa meningkat dan kembali normal. Ini adalah penerangan bagi apabila yang berlaku dalam badan aras glukosa berkurang daripada aras normal. F1 yang kedua pula, pankreas merembeskan hormon insulin apabila aras glukosa dalam darah meningkat. Apabila aras glukosa dalam darah meningkat. Insulin merangsang penukaran glukosa berlebihan kepada glykogen. Aras glukosa berkurang dan kembali normal. Bagaimana dengan sampel jawapan calon? Pankreas merembeskan hormon insulin apabila aras glukosa dalam darah bertambah. Cuba kita lihat cadangan jawapan yang sebenar. Apabila aras glukosa dalam darah bertambah, maka pankreas akan merembeskan insulin. Maka murid ini layak mendapat 1 markah bagi F1. Insulin menyebabkan glukosa berubah menjadi glykogen. Insulin menyebabkan glukosa berubah menjadi glykogen. Adakah murid ini mendapat markah? Di sini cikgu ingin tekankan, insulin akan menyebabkan glukosa berlebihan sahaja yang ditukar kepada glykogen. Maka murid ini tidak mendapat markah. Ini kerana beliau menjawab insulin menyebabkan glukosa ditukarkan menjadi glykogen. Maka ada tanda tertinggal di situ. Sepatutnya jawapan murid tersebut mesti mempunyai perkataan berlebihan. Maka aras glukosa meningkat dan kembali normal. Adakah murid ini mendapat markah? Cuba kita lihat kembali apa yang dijawab oleh murid ini. Apabila aras glukosa dalam darah bertambah, di sini telah menyatakan aras glukosa dalam darah bertambah menyebabkan insulin menukarkan glukosa berlebihan kepada glykogen. Tetapi di sini aras glukosa meningkat. Tadi dah meningkat, sekarang ditambah lagi. Maka ini akan membawa kepada penyakit. Maka pelajar ini juga kehilangan markah di sini. Maka beliau hanya mendapat 1 markah sahaja. Cikgu harap kamu jelaslah bagaimana menjawab soalan ini. Kemudian kita pergi kepada soalan terakhir pada hari ini, iaitu Raja 1.2 menunjukkan pergerakan bolus makanan dalam esophagus. Ini adalah esophagus, di mana makanan yang akan melalui esophagus kita kenal dia sebagai bolus. Terangkan bagaimana bolus makanan bergerak turun dari esophagus ke perut. Jelas di sini tugasan soalan bagaimana bolus makanan bergerak turun dari esophagus ke perut. Cuba kita lihat cadangan jawapan sebenar. Cadangan jawapan sebenar, pengecutan dan pengenduran otot licin melalui proses yang dinamakan peristalsis akan menolak bolus ke arah perut. Mukus pula akan membantu melicinkan pergerakan bolus. Sampel jawapan calon. Calon tadi menjawab melalui proses peristalsis. Maka beliau layak mendapat P2. P2. Pengecutan esophagus menyebabkan bolus ditolak ke perut. Pengecutan esophagus menyebabkan bolus ditolak ke perut. Adakah pelajar ini mendapat markah? Di sini pelajar ini mendapat markah bagi menolak bolus ke arah perut. So bolus ditolak ke perut di sini mendapat P3, tetapi pengecutan di sini tidak disertakan pengenduran, maka beliau kehilangan markah. Maka murid ini hanya mendapat
2 markah sahaja. Okey, cikgu harap kamu jelas bagaimana kamu ingin menjawab soalan daripada aras organisasi. Okey, ini adalah rajah pencernaan. Itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu yakin bio kamu boleh mendapat A+, insya-Allah, dengan mengamalkan duit. Apa itu duit? Doa yang baik-baik, sentiasa berusaha, istiqamah dalam mencari ilmu dan akhirnya tawakal kepada Allah. InsyaAllah itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana bersama-sama dengan cikgu anda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.